Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Cuba hampa fikir tengoklah kan. Ini lidah pas ni, lidah pas. Harakah Daily dah berusaha bertahun-tahun buat kerja untuk PAS, buat kerja. Walaupun kenyataan-kenyataan dia keluarkan kenyataan fitnah apa semua ni, membela PAS, memuji PAS. Lepas tu kena saman Harakah Daily, direct solo menanggung saman-saman hak yang disaman tu. Kan? Tahu-tahu kan. Yang PAS ni tak bayar apa usaha dia, kerja-kerja dia yang macam selama bertahun-tahun dah bertahun-tahun PAS dia tak bayar upah, dia tak bayar gaji, dia tak bayar, malah berhutang bertahun-tahun tak bayar, malah memang tak bayar. Sebab tu kita boleh tengok baru-baru ni waktu PAS ada buat depa punya muktamar depa, bermewah-mewahan. Pimpinan-pimpinan mana ada naik rata-rata biasa. Semua mesti fire semua ni. Yang hebat-hebat. Yang pimpinan-pimpinan ni. Padahal di parlimen depa, tempat depa Allah saja yang tahu. Kemiskinan yang berlaku dengan parlimen. Dan negeri yang diperintah oleh depa pun Allahu Akbar. Yang duit tak cukup, hutang tak cukup, segalanya duk kena hutang dengan kerajaan pusat. Tapi cuba hamba tengok kan, apabila daripada Harakah Daily keluarkan kenyataan soal hutang dan menuntut hutang daripada parti PAS, hamba boleh tengok parti PAS kata apa? Parti PAS kata tunggu keputusan mahkamah. Hey, kalau hutang kenapa hang kena bawa ke mahkamah? Kenapa hutang tu perlu bawa ke mahkamah? Sepatutnya hang dah tahu hang berhutang, pun bayar je lah. And hang just tengok detail klaim-klaim yang dibuat oleh Harakah Daily. Pasal apa kena bawa ke mahkamah? Hang kena tengoklah daripada tahun bila last hang bayar sehinggalah tahun 2023, berapa banyak yang Harakah Daily duk buat. Dia macam duk buat kerja setiap hari, setiap saat, setiap tahun. Tengok berapa kos depa, modal depa, bayaran gaji kepada pekerja-pekerja depa, syarikat-syarikat depa. Hang bayar je lah. Pasal apa hang kena bawa ke mahkamah? Jadi itulah, jom aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Dan hampa boleh nilai sendiri lah. Hampa fikir sendiri lah. Malulah kau orang. Kata parti Islam. Takkanlah Islam tiba-tiba hampa tak mau bayar hutang, hampa bawa ke mahkamah. Of course, pada aku kalau bawa pergi ke mahkamah, lepas tu mahkamah tengok detail klaim-klaim hak yang diberikan oleh yang macam syarikat Harakah Daily. Lepas tu ayam mahkamah pun okey, kena bayar. Settle. Kan? Apalah sajalah dia nak habiskan masa untuk mahkamah memikirkan masalah hampa. Sedangkan ini masalah dalaman hampa, ini masalah PAS, bukan masalah orang lain. Hutang, hang bayar sajalah, itu je pun. Dah hang berhutang, dah orang dah buat kerja untuk hang. Jadi jom kita bersama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Jom sama-sama. Saya teringat dengan apa orang kata, Zizi Karana punya lagu kan. Dia punya lirik dia yang lagu, ingat tuan-tuan, sakit hati semua nak luah, banyak sudu sampai tak cukup kuah, hati hitam boleh tutup dengan jubah, kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Hati hitam semua nak luah, banyak sudu sampai tak cukup kuah, hati hitam boleh tutup dengan jubah, kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah, tuan-tuan. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Saya nak buat satu cerita hari ini di mana sendiri tak nak ubah, hati hitam boleh tutup dengan jubah. MP PAS rasa sakit hati sampai yang hatimu. Hutang Harakah dibangkitkan di parlimen. Seorang ahli PAS, Parlimen PAS berang apabila isu tunggakan bayaran untuk pencetak akhbar rasmi parti itu Harakah yang diakalkan bernilai jutaan ringgit dibangkitkan di parlimen. Bercakap di Dewan Rakyat, Muhammad Misbahul Munir Mas Duki Barit Bunta berkata isu dibagikan tidak ada kaitan dengan belanjawan yang dibahaskan. Peraturan Mesyuarat 369 apa yang dibagikan oleh Rayas yang kerap membangkitkan isu ini mengeluarkan perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati. Kami sakit hati terhadap kenyataan asyik bangkit isu yang tidak kaitan dengan bajet. Sudah-sudahlah. Kan? Sudah-sudahlah. Saya lupa nak cari ni. Sudah-sudahlah.
tentang perkara ini. Tetapi Tuan Ibrahim Tuan Man kata apa tentang hutang, tuan-tuan? Dia kata, tak wajar benda ni nak dibangkitkan. Kita baca. Hutang harakah, PAS minta tunggu keputusan mahkamah. PAS meminta bekas syarikat pencetak akhbar lidah rasmi menunggu keputusan mahkamah hubung isu tunggakan hutang. Perkara ini disuarakan Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man dalam respon ringkasnya kepada Malaysia ini. Kes ini dijadikan kes mahkamah. Sepatutnya dia tunggu keputusan mahkamah. Tuan-tuan, tunggu keputusan mahkamah. Pada masa ini dia cerita tunggu keputusan mahkamah. Tahu tak tuan-tuan, syarikat yang mencetak harakah itu dah bankrupt. Syarikat pertama dia dah bankrupt. Lepas itu dia pergi ke syarikat kedua, dia buat syarikat baru. Pun dia tak bayar. Kemudian bila syarikat bankrupt tu minta bayaran kepada dia orang, dia kata apa? Dah bankrupt buat apa nak bayar? Dia kata, dah bankrupt buat apa nak bayar? Dia petikaikan macam tu. So sekarang ini dah 7 tahun tak bayar, tuan-tuan. Dah 7 tahun tak bayar. Sekarang ini secara tiba-tiba Tuan Ibrahim Tuan Man kata apa? Kita tunggulah mahkamah nanti. Tunggu mahkamah decide lah macam mana sekalipun. Baik, kita baca. Kesian tuan-tuan. Orang Islam ni tuan-tuan. Orang Islam dia nak mainkan macam tu. Harakah nombor 26, nombor 28A Jalan Pahang Barat off Jalan Pahang Kuala Lumpur. Tuan, perkara akaun tertunggak bagi mencetak buletin harakah. Yang ini saya tak nampak tarikh dia. Saya rasa 2019. Berdasarkan semakan terkini pihak kami, penyertaan akaun untuk pihak tuan masih berbaki seperti berikut sebanyak RM3,53,204 dan 39 sen. Hutang cetak harakah RM2,206,344.73 sen. Cetak buku RM282,441.6 sen. Cetak siasah RM564,418 dan 80 sen. Pembayaran akhir yang kami terima adalah pada 31 hari bulan 10 2017 berjumlah RM23,518.34 je. Memandangkan pembayaran terakhir itu juga agak lama, kami berharap pihak tuan dapat membuat pembayaran sekaligus atau berkala terhadap jumlah tersebut. Sekian. Ini 2019, tuan-tuan. Kesian member. Sedangkan bos presiden dia nak pergi ke London healing. Tapi Macai hutang tak bayar. Bukan banyak, 3 juta je. Cuba tanya PAS berapa dia belanja untuk pilihan raya yang lepas. 3 juta tak boleh nak bayar. Mu nak hotel ke mu nak Islam? Kan? Itu akan keluar ayat tu nanti kan? Akan keluar ayat tu. Tak, bos dia nak pergi parlimen. Nak pergi London. Nak pergi London. Nak healing kat London. Tapi Macai? Kan? Hutang tak nak bayar, tuan-tuan. Bila ditanya nak bayar, bila dia nak tanya, company kamu dah bankrupt, buat apa nak bayar? Memflis dah, buat apa nak bayar? Sekarang ni bila tanya Tuan Ibrahim Tuan Man, tak ada, ini keputusan mahkamah. Tunggulah keputusan mahkamah. Kenapa nak pergi dedahkan sekarang? 7 tahun. 7 tahun. Itu berita 2019. 20, 21, 22, 23, 4 tahun yang lepas. Sebelum itu lagi hutang tu tertunggak. Tapi dalam masa yang sama, tertunggak hutang dia tu. Masih lagi nak cerita tentang Islam ni, tuan-tuan. Masih. Kita baca kenyataan. Saya, Zawawi, akan terus doakan supaya kerajaan jatuh. Lama. Seorang anggota Parlimen Perikatan Nasional hari ini mengakui secara pribadi mendoakan kejatuhan pentadbiran 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Malah Nik Muhammad Zawawi secara terbuka berkata dia akan melakukan perkara yang sama terhadap pentadbiran Perdana Menteri hari ini. Ya, betul, dan kali ini pun saya akan doakan yang sama, kata bekas Ketua Ulama PAS ketika bangkit mencelah kenyataan RSN Raya PH Jelutong. Nik Muhammad Zawawi berkata setelah Raya menunding jari kepadanya. Terdahulu Nik Muhammad Zawawi membangkitkan soal peruntukan kepada anggota parlimen yang didakwa tidak adil. Sejurus itu, Muhammad Zawawi berkata kerajaan akan terumbang-ambing kerana tidak mendapat nusrah atau pertolongan daripada Allah. Disebabkan itu juga, Muhammad Zawawi berkata kerajaan pemimpin ini akan menemui ajal.
Allah SWT tidak akan melembutkan hati manusia untuk bersama-sama dengan kerajaan. Dan kerana apa? Kerana kerajaan bersikap di luar daripada batas-batas kemanusiaan. Ahli parlimen tidak diagihkan peruntukan. Harta siapa? Harta ini kalau milik Tambun, saya tak akan kata apa. Ini adalah harta rakyat dan negara yang mesti diagih-agihkan, kata beliau. Nik Muhammad justru memberi amaran jangan sampai rakyat membanjiri Kuala Lumpur seperti perhimpunan membantah cadangan ratifikasi convention pada 2018. InsyaAllah, saya kira kerajaan ini tidak lama usianya. Dan insyaAllah kerajaan ini akan bertemu ajalnya, katanya dalam membahaskan. Raya kemudian meminta Nik Zawawi menarik balik berdasarkan peraturan kerana sangkaan jahat. Dia mengingatkan supaya menjaga tutur katanya kerana terdapat pelawat daripada pelajar sekolah. Sangkaan jahat, dan saya percaya speaker pun tengah tekun mendengar kenyataan tersebut adalah merupakan sangkaan jahat terhadap kerajaan, dan saya minta Yang Berhormat tidak mengulang kenyataan. Ramli Mahkamah pun memutuskan bahawa kandungan tidak mempunyai sebarang sangkaan jahat. Now, tak kisahlah sangkaan jahat ke tidak mengikut peraturan, tetapi inilah sangkaan jahat yang PAS cuba nak ajarkan. Saya nak cerita macam saya kata tadi. Adakah negeri-negeri pembangkang langsung tidak dapat bajet peruntukan sebagaimana yang pernah dibuat oleh Mahathir menarik balik royalti Terengganu pada zaman Haji Hadi menjadi Menteri Besar? Tidak. Royalti tetap dapat, peruntukan terdapat. Malah saya kata setiap ahli parlimen dapat 3.4 juta lebih kurang tahun lepas. Tahun ni lah. Tahun depan kita tak tahu lagi. Tapi tahun ni 3.4 juta. Sebenarnya daripada 3.4 juta, semua ahli parlimen, semua termasuk pembangkang, dapat 2 juta peruntukan pembangunan. Cuma peruntukan pembangunan ini, dia tak boleh bagi NGO, buat program, bagi kepada untuk buat office, bayar sewa office. Yang tu dia tak boleh. Yang ini peruntukan dia nak minta. Dia bukan peruntukan kejam pada rakyat. Rakyat Kelantan tak dapat ke sekolah. Rakyat Terengganu tak dapat ke hospital. Rakyat Kedah tak dapat ke peruntukan-peruntukan yang sepatutnya daripada kerajaan federal. Semua dapat, tuan-tuan. Yang tak dapat dia. Pembangkang ni tak dapat. Boleh nak dapat, jumpa Perdana Menteri. Kenapa tak berani jumpa Perdana Menteri? Itu yang dia sebut tu bukan masalah. Dia tak pernah sebut peruntukan untuk buat jalan raya, peruntukan untuk longkang kami tak. Dia tak sebut macam tu kalau tuan-tuan perasan. Peruntukan ini masukkan supaya dia nak bayar office. Dia nak bagi NGO PAS. Itu peruntukan dia tak dapat. Berapa? Lebih kurang 1.4 juta, lebih kurang macam tu. Setahun. Yang itu yang dia bengang tu tak dapat. Dia yang tak dapat. Untuk dia, bukan untuk rakyat. Rakyat semua dapat. Kalau kamu orang Kelantan ke, orang Terengganu ke, orang Kedah ke, orang Perlis ke, akan dapat peruntukan persekutuan sebagaimana yang semua orang lain dapat. Kalau kamu pegawai persekutuan, kerja di Kelantan contohnya, federal government, 2,000 dapat. Tak ada diskriminasi, semua dapat. Tetapi doa yang dinyatakan, yang dibacakan oleh Ustaz Zawawi. Ustaz ni tuan-tuan, Zawawi lah, saya tak panggil dia Ustaz lah. Sama lah dengan Dusuki. Saya jumpa Fahmi Fazil kan, dia kata 3 orang dah kena saman, Dusuki, Kuang dengan Papa Gomo. Inilah Zawawi ni pun satu orang lagi, seorang lagi, bukanlah kena saman. Mendoakan apa? Kejatuhan orang lain. Bukan dia nak mendoakan rakyat ke, supaya rakyat kita lebih selesa ke, lebih senang. Bukan dia mendoakan rakyat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia nak berkuasa. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau agak-agak lah Tuhan bagi takdir dia orang berkuasa, jadi macam Kelantan kita, tuan-tuan. Ya, nak kata macam mana? Siapa boleh compare Kelantan dengan mana? Dengan Selangor? Dengan Pulau Pinang? Nak compare? 30 tahun memerintah jadi macam tu. Nak compare macam mana? Satu lagi saya nak kata, hutang harakah 3 juta tak boleh nak bayar. Ada hati nak pergi memerintah negara, nak jadi pemerintah yang terbaik. Dia orang tak ada formula nak bayar hutang pun, tuan-tuan. Formula nak bayar hutang. Dalam Islam hutang ni macam mana nak bayar? Pun dia orang tak ada formula. Macam mana dia ada formula nak memerintah negara ini jadi lebih baik? Ini menarik Tapi yang menarik, tuan-tuan, ni cerita pasal PAS juga ni. Saya selalu suka bantai PAS kan. Ni cerita lagi. Cerita pasal hutang itu kan. Saya kata macam mana PAS nak memerintah kan. Cerita pasal hutang itu. Now, Harakah Daily menulis penulis dia, saya tak tahulah siapa penulis dia ni. Dia tak dedahkan siapa penulis dia ni. Dia menjawab. Dia nak jawab pasal hutang Harakah tu. Kan, di dalam Harakah. Di dalam Harakah dia nak jawab pasal hutang Harakah. Okey, dia kata hutang Harakah kau nak tahu sangat kan? Hutang Harakah kau nak sangat. Ni mesti ada penjelasan ni. Okey, kita jawab, kita baca.
PH sindir PAS. Roh tergantung kalau hutang tak bayar. Konon nak beritahu Harakah tak bayar hutang pencetak. Sindir mereka lagi. Pimpinan PAS yang pakai kereta mewah itu jual lah harta masing-masing sebab wajib bayar hutang. Kan sekarang sudah kaya. Gembira sungguh ayat mereka. Alhamdulillah. Terima kasih atas tingkatan. Terima kasih. Alhamdulillah. Cuma nak maklum. Ini jawapan dia. Cuma nak maklum. Kes itu masih dalam mahkamah. Jadi kena tunggu keputusan mahkamah. Syarikat itu pun dah tutup. Habis nak bayar kat siapa? Bayarkan engkau ke Walanun. Dia kata macam tu. Syarikat itu pun dah tutup. Habis nak bayar kat siapa? Okey. Saya tak nak baca bawah-bawah dia sebab dia kata itu personal. Ada orang hutang orang PH masa jadi calon. Yang tu dia tak nyatakan kepada siapa orang berhutang tu lah. Tak adalah. Tapi saya nak nyatakan dekat sini alasan yang digunakan. Dia kata syarikat itu sudah tutup. Habis nak bayar kat siapa? Bayar kat engkau ke Walanun. Dia kata syarikat itu dah tutup. Baik, kita baca kenyataan pencetak wang itu. Pencetak Harakah itu. Okey, pengurus NAJ Press Resources Hussein Jan merasa geram melihat PAS dan sikap pemimpinnya didakwa bermewah-mewah. Tuan-tuan, saya nak tanya, ini orang Walanun ke tuan-tuan? Ini orang PH ke? Saya percaya orang yang mencetak ni adalah orang PAS. Dia ni orang PAS yang cakap ni. Tapi dia dah geram 7 tahun tuan-tuan. Okey, dia kata macam ni. Sudah 7 tahun hutang tertunggak tak dibayar sepenuhnya. Okey, kemudian dia kata, ia membabitkan hutang Harakah dengan 2 syarikat. Pertama, Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd atau Angkatan Edaran. Kedua, syarikat NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd. Now, dia kata Angkatan Edaran sudah muflis. Dan pihak pengurusan sama menubuhkan NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd sebagai pengganti dan terus mencetak Harakah pada ketika. Nah, tuan-tuan dengar baca ni. Tuan-tuan dengar apa yang saya baca ni. Angkatan Edaran sudah muflis. Maksudnya syarikat pertama yang dituduh oleh penulis ini tadi, syarikat itu sudah tutup. Dia kata betul. Dia itu nama dia Angkatan sudah muflis. Tetapi pihak pengurusan yang mana menubuhkan Angkatan Edaran itu, sebabkan syarikat itu sudah muflis, pihak pengurusan yang sama, dia tubuhkan satu lagi company nama dia NAJ Press Resources Sdn Bhd sebagai pengganti dan terus cetak Harakah pada ketika itu. Now, kita fikir secara logik. Kalau kau dah tak bayar hutang, tak dibayar hutang kau tak dibayar dan kau telah diisytiharkan sebagai muflis, kau nak lagi ke buat satu syarikat lain kemudian teruskan pencetakan? Logik akal kita fikir. Of course kau tak nak kan? Buat apalah kita muflis sebab dia tak bayar. 2 juta lebih hutang dia. Saya ada kenyataan, saya ada tunjukkan hari itu, 2 juta lebih hutang dia tidak berbayar. Total 3 juta. Dahlah dia ada hutang yang dia tak bayar daripada company lama. Tiba-tiba dia declare diri dia bankrupt. Lepas itu dia pun kata tak apalah, saya buat kat company baru, saya terus cetak lagi. Melainkan ada promise. Ni saya tunjukkan surat tersebut. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Surat ini menyatakan bahawa jumlah hutang 3.053 juta setakat 31 hari bulan 10 2017. Now, dia macam ni. Kalau sekiranya dia tak ada janji, saya percaya ada janji. Janji untuk menyelesaikan hutang lama. Cuma mungkin hutang tu, yalah dia dah muflis, mungkin ada janji kata tak apalah kamu buka syarikat baru, mungkin. Dengan syarikat itu nanti kami bayarlah. Tetapi sekarang dia guna alasan syarikat itu dah muflis. Kami nak bayar pada siapa? Pengurusan di dalam syarikat itu yang dah muflis itu sekarang ini buka lagi company baru. Bayar pada company baru lah. Takkan itu aku nak ajar? Takkan itu kita nak ajar? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kata bahawa hutang itu bila syarikat itu sudah muflis, kita kata betul syarikat itu sudah muflis, ada tak hutang-hutang yang dia boleh tuntut daripada penghutang-penghutang dia? Jawapan dia boleh. Sebab itu benda ini masuk ke mahkamah. Perkara ini sekarang masuk ke mahkamah untuk dia nak tuntut. Walaupun dia syarikat itu sudah unwind, sudah winding down, kita kata sudah bankrupt, sudah bankrupt. Bankruptnya kerana petition siapa? Dan boleh tak dia menuntut kepada orang yang berhutang dengan dia termasuk PAS? Itu persoalan dia. Sebab itu perkara ini masuk mahkamah. Jadi alasan yang diguna dia dah muflis nak bayar kat siapa? Itu alasan banggang tuan-tuan. Tak, kalau negara ni berhutang, itu ke alasan yang PAS nak guna?
Kan? Itu ke alasan yang PAS nak guna. Sebab itulah, bak kata Razif, kawan saya ni lah, Timbalan Ketua Penerangan. Di dalam kenyataan beliau, dia kata, negara tidak mempunyai pembangkang efisien, beliau berkata. PAS dan Perikatan Nasional gagal menjadi semak dan imbang sebagai pembangkang yang berkesan dengan fokus mereka hanyalah mahu menggulingkan kerajaan. Timbalan Ketua Penerangan PKR Razif Rakimi berkata, muktamar PAS baru-baru ini juga dilihat sebagai ruang untuk pemimpin mereka terus menipu ahli dengan retorik bahawa kerajaan akan tumbang dalam masa terdekat. Mereka berkata kerajaan akan tumbang pada awal saya tak sempat login. Pada awal bulan sekian dia kata. Tuan-tuan, retorik sebegini, itu saya kata tadi. Bila dia bercerita tentang fitnah, kan, Dusuki tadi, dia bercerita tentang hutang, kan, dia bercerita tentang nak jadi kerajaan, dia kena cerita, dia macam ni, dia kena taburkan sesuatu kepada pengikut dia. Sebab selama ni mereka dah percaya. Tapi manusia ni tuan-tuan, ditipu sekali mungkin dia kata tak apalah, mungkin dia terkhilaf. Ditipu 2 kali mungkin dia terkhilaf. Ditipu 3 kali mungkin dia terkhilaf. Tapi dah lama 4, 5, 6 kali dia pun berfikir balik. Betul ke? Kan? Betul ke geng-geng ni? Betul ke pok lebay ni? Betul ke so-called ulama-ulama ni? Atau mereka sekadar hanya menipu kita? Kita dah kena scam. Tuan-tuan. Jadi membawa kepada cerita yang saya nak bawa pada malam ini berkenaan, apa akan jadi kalau PAS memerintah negara kita? Kan? Apa akan jadi kalau tiba-tiba PAS memerintah? Saya tertarik sebenarnya. Saya teringin lah kalau ada orang PAS kan, yang apa orang kata dapat naik orang, tapi tak naklah macam-macam, pimpinan tertinggi lah. Kalau kamu menjadi pemerintah, apa yang kamu akan buat untuk menyelesaikan masalah ini? Tetapi benda itu dah dijawab, dah ada, benar berlaku. Bila masa Syahir pergi berdebat dengan Rafizi, ingat tak? Rafizi tanya satu soalan. Kalau PAS pemerintah, bagaimanakah mereka nak menyelesaikan hutang 1.5 trilion? Dia kona pusing, hutang itu wajib bayar, hutang kerajaan negeri, hutang ini, kemudian kita ni adik-beradik lah, apa semua ke benda tu. Dipusingnya, kona jauh tuan-tuan. Oh, seorang tepuk tangan. Tak menjawab pun persoalan bagaimana dia nak selesaikan masalah 1.5 trilion. Itu betul satu soalan. Fundamental ekonomi, tak ada siapa daripada kalangan PAS dan pembangkang yang bercerita secara fundamentalnya bagaimana kalau sekiranya mereka memerintah. Kalau mereka memerintah, apa yang mereka akan lakukan berbeza dengan ekonomi yang ada sekarang. Bila dia tanya dengan Muhyiddin Yassin, dia kata apa? Oh, takkanlah saya nak cerita, nanti kerajaan ni akan ambil idea saya. Tak, kalau benda tu baik pada negara, kenapa tak boleh? Kalau benda tu baik untuk negara, kenapa idea itu tak boleh dilontarkan? Bagi saya, sebuah pembangkang yang efektif, okey, kerajaan buat A, kamu kritik A, tak ada masalah. Kerajaan buat usaha A, kamu kritik usaha A, itu tak ada masalah. Kritik itu tak ada masalah. Tetapi bila lepas kritik, kamu nyatakanlah kenapa A ni tak bagus. Apa alternatif kepada A yang lebih baik? Dan kenapa offer kamu kalau alternatif itu lebih baik berbanding dengan A? Contoh. Itu kaedah pembangkang yang betul. Jadi dengan kaedah itu, barulah boleh bergerak ke hadapan negara kita ini, dan pembangkang itu boleh menjadi satu pembangkang yang efektif. Satu pembangkang yang efektif. Itu sebenarnya yang kita nak bawa dalam kerangka negara demokrasi kita. Now, bila PAS memerintah, saya risau banyak benda sebenarnya. Pertama, kepada orang bukan Islam kita sendirilah. Kan, orang kafir bak kata PAS tu lah kan. Bak kata PAS, orang kafir lah. Orang kafir. Padahal dalam Al-Quran, walaupun sekafir macam mana sekalipun, Rasulullah tetap panggil mereka kaum aku. Rasulullah panggil mereka dengan panggilan yang baik. Kafir ni yang betul-betul menentang, baru dia akan panggil kafir. Menentang ni, yang betul-betul lawan, kita panggil kafir. Tak apa, itu persoalan lain. Tapi poinnya adalah, kita dalam membentuk kerajaan secara realitinya. Kalau diorang jadi kerajaan, PAS jadi kerajaan, apa pembaharuan? Apa idea baru yang dia boleh bawa? Apa benda? Apa gagasan? Kita tolak tepi Muhyiddin Yassin dan Bersatu, kita cerita PAS saja dahulu. Siapa yang boleh ke hadapan dan nak menceritakan tentang memajukan negara dan memajukan ekonomi kita? Tuan-tuan, 4 negeri PAS, negeri mana boleh dijadikan contoh? 4 negeri PAS, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis.
Empat negeri ni, negeri mana boleh dijadikan contoh negeri yang maju setelah PAS memerintah? Okeylah, Perlis baru PAS memerintah. Kita tolak tepi Perlis. Kedah, Kelantan, Terengganu, negeri mana tuan-tuan? Sekurang-kurangnya Pakatan Harapan dia boleh cerita tentang Selangor. Dia boleh cerita tentang Pulau Pinang, antara negeri termaju. Dia boleh cerita tentang Negeri Sembilan yang mula makin membangun sekarang ini. Daripada daripada aset 400 juta, daripada aset dipanggil reserve negeri 400 juta, bila kita ambil alih tahun 2018 sehingga sekarang ini lebih kurang 1 bilion lebih di Negeri Sembilan. 3 negeri ini, Kelantan, Terengganu, Kedah, negeri mana yang boleh dijadikan contoh ekonomi yang boleh dipegang sekiranya PAS memerintah? Bersatu, lagilah ke laut. Lagilah ke laut bersatu. Tak boleh nak bergerak, tak ada contoh. Dan mereka jadi kerajaan, Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, kerajaan gagal tuan-tuan. Tutup negara. COVID berlaku dekat Seri Petaling, Sarawak, Sabah tutup. Apa kejadah Okey geng, alhamdulillah geng, kita dah dengar daripada Iswa demo ni. 7 tahun tak bayar. 7 tahun PAS tak bayar. Bayangkan berapa tahun lepas, 3 ke 4 tahun lepas PAS ada di dalam kerajaan pun tak bayar. Sedangkan ahli-ahli parlimen PAS 18 orang tu ada peruntukan masing-masing. Malah ada kerajaan negeri. Ada duit pun tak bayar. Kan? Apabila sekarang ni muka hampa, wajah hampa dah malu, hampa dah malu dengan imej hampa, tiba-tiba keluarkan pula ahli-ahli parlimen ni dok nak tunjuk muka, dok nak tutup muka ni. Oh, saya doakan kerajaan hari ni tumbang. Saya doakan kerajaan hari ni jatuh, saya doakan itu, saya doakan ini. Hang, apabila itu hutang yang dibuat oleh hang, bila hang dah kena provoke, hang dah kena perli dengan orang, tak payahlah, settlekanlah masalah hang malu kat orang kan. Dia pun sekarang ni puak-puak PAS ni pun malu kat orang, tapi mustahil lah kalau PAS tak ada duit. Hang apa salah, hampir settle dengan Harakah, settle lah. Berapa juta? Kita dengar-dengar di dalam akaun PAS ada 100 juta lebih. Betul ke? Alah 100 juta dengan berapa juta, alah ceput. Kan ada tim Milo, kan kata hampa duk buat pungutan tim Milo. So lah, minta kepada rakyat, minta sebagai seorang setiap seorang ahli-ahli parlimen sekarang ni PAS kan ada 40 lebih ahli parlimen teramai, terbanyak di dalam negara kita. Oh, kononnya lah kan. Oh, kita dapat undi Melayu. Sekarang ni hampir bawa ahli-ahli parlimen bawa tim Milo, minta dekat pengundi-pengundi duit untuk settlekan hutang dengan Harakah. Kalau hampa tak bayar, Harakah tak buat dah kerja. Harakah of course dia takkan keluarkan kenyataan soal-soal parti PAS dah. Dia takkan membela parti PAS. Dia tak akan keluarkan artikel-artikel soal-soal parti PAS. Untuk apa? Buat apa? Buat Harakah Daily buat kerja tapi tak dibayar gaji, tak dibayar upah di sebalik kerja-kerja yang dibuat. Memalukan. Inikah contoh-contoh Islam, agama Islam yang diajarkan? No. Agama Islam memang mengajarkan hutang wajib dibayar. Kalau tak bayar hutang, hidup akan sengsara, hidup akan tertekan. Ini pula yang dok kata parti Islam, perjuangan Islam ini kami lillahi ta'ala, segalanya Islam. Tapi takkanlah hutang tak boleh nak bayar. Hutang orang yang dok buat kerja setiap hari untuk hampa. Setiap hari duk menulis, duk keluarkan dekat artikel untuk parti PAS. Takkan tak boleh bayar. Bayar PAS. Malulah sikit. Kan? Malulah sikit. Sehingga kan syarikat yang pertama bankrupt. Syarikat yang kedua ni duk 50-50 ni. Harakah duk tinggal 50-50 ni. Kan? Sampai masa bankrupt jugalah kalau PAS tak bayar. Aku tak cek sama ada Harakah Daily masih setiap hari keluarkan artikel-artikel PAS ataupun terus berdiam diri. Aku pun tak tahu. Aku pun tak ambil tahu. InsyaAllah untuk video yang akan datang, kita hentam balon. Bukan sebab apa, hang kalau betul-betul hang nak perjuangkan Islam, hang akan fokus untuk selesaikan hutang. Apabila hang dapat memerintah negara, hang kena selesaikan hutang negara. Bukannya tambah hutang. Bila tak ada duit hutang, tak ada duit hutang. Mampu ya macam tu. Itulah yang berlaku dekat Kelantan selama puluhan tahun. Dan antara negeri Kelantan dengan kerajaan pusat pun dah beratus juta, malah kalau tak silap aku dah bilion dah. Sebab apa?
Sebab pemimpin terlalu boros tapi dia tak reti menguruskan kewangan negeri tu. Duk hutang. Sebab tu hangpa boleh tengok orang sekeliling dia pun dia tetap berhutang. Jadi itulah hangpa boleh fikir inilah perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampak tu jangan sokong pahal, serabut dah mengarut dah Patipas ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.